Beli agak terkesan lah sedikit. Tapi sebab itulah kita macam catu sikit lah. Minggu ni kita dah plan dah. Makan sayur sekian-sekian saja. Mi tak boleh beli banyak-banyak terus. Memang terkesan. Macam dulu macam kita bawa duit 100 boleh lagi beli kan. Sekarang baru ni pergi pasar raya pun 300 baru dapat semua barang. Berputar masa berlalu, ku tetap kaku di sini. Semua rasaku wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada penonton-penonton setia Wanita Hari Ini. Kita bertemu lagi tepat jam 12 tengah hari ini bersama saya Farin Ahmad dan juga Fiza Sabjahan pada hari Rabu 8 Disember 2021. Okey, Fiza. Ya. Fiza tadi sempat berkongsi dengan saya seceliknya bangun tidur pagi tadi. Terus terlihat suatu berita gembira yang kita boleh kongsikan bersama penonton. Saya kira ini bukan saja berita gembira untuk saya sebagai peminat dan juga pembaca, tapi saya rasa malahan ramai dalam kalangan rakyat Malaysia gembira sehingga menitiskan air mata apabila saya terbuka media sosial pagi tadi. Saya terbaca daripada laman sawang Instagram Eliana, yang mana di situ Eliana menuliskan bahawa setelah 11 tahun, alhamdulillah, Allah Maha Baik, Eliana disahkan bebas daripada kanser, dan saya kira ini memang berita yang cukup menggembirakan. Sangat gembira, buat sangat kita penuh semua. kesyukuran. Assalamualaikum, Eliana bersama dengan kita dalam talian ketika ini. Waalaikumsalam. Hai Kak Fiza. Hai Abang Farid. Hai, Alhamdulillah. Ya Allah, tuanku, tahniah. Macam mana nak cakap ya? Kita sebenarnya speechless, tak Gembira terkata. dan sampai rasa sebab, dan saya kira bukan berita gembira ini sangat-sangat dinantikan oleh Eliana dan keluarga, tetapi peminat dan juga rakyat Malaysia yang sememangnya banyak mengikuti dan juga mendoakan kesihatan Eliana. Mungkin Eliana nak kongsikan sesuatu. Okey, sebenarnya memang bukan anda semua sahaja, saya pun masih lagi dalam keadaan terkejut. Doktor pun terkejut juga dengan miracle ni. Sebenarnya saya rasa sangat-sangat bersyukur kerana apa orang kata diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengharungi ujian yang sangat besar dalam hidup saya ni. Dan yang paling penting sekali, saya terima kasih kepada suami, kepada keluarga, anak-anak dan orang-orang yang ramai sangat mendoakan saya. Orang-orang yang saya tak pernah kenal pun banyak sangat mendoakan saya setiap hari. Ada yang buat kenduri. Masya Terima Allah. kasih banyak. Dan ini salah satu apa orang kata keajaiban daripada doa-doa anda juga. Terima kasih banyak. Eliana, 11 tahun bukan satu tempoh yang singkat, satu perjuangan yang sebenarnya terlalu panjang. Ujian dugaan Eliana bukan itu sahaja, bukan sahaja bersama keluarga, tapi malah mungkin ada juga kecaman, ada juga pelbagai ujian-ujian lain. Dan kini setelah disahkan bebas daripada kanser, apa perasaan Eliana sendiri? Cukup. Dan baru saya rasa apa orang kata tak ada apa yang tidak mungkin. Maksudnya selagi kita berusaha, banyakkan berdoa, insya-Allah Allah akan bagi hadiah yang besar sangat di hadapan. Kalau kita ni apa orang kata redha dengan segala ujian yang Allah bagi, bersyukur dengan segala apa ujian yang Allah bagi. Betul. Dan sekarang ni saya nak kepada orang-orang di luar sana, saya nak tunjukkan bahawa penyakit kanser, macam mana ujian yang besar dalam hidup kita pun, insya-Allah kalau dah Allah berkehendak kita boleh baik, kita akan baik. Ya, betul. Jadi jangan putus asa. Betul. Itu je. El, mungkin El boleh kongsikan jugalah kepada penonton-penonton kita, macam tadi El dah katakan kepada mereka yang ketika ini masih lagi berjuang, dan bukan sahaja kepada pesakit-pesakit kanser, dan saya kira penonton kita mungkin ada ramai juga melalui fasa ataupun proses yang sama dalam keadaan kesakitan, menanti kesembuhan, bukan sahaja untuk mereka yang sedang berjuang, tetapi kepada ahli keluarga mereka yang mana insya-Allah boleh berlakunya keajaiban dengan berkat usaha, doa dan apa perkara yang mungkin dapat menaikkan juga semangat mereka agar dapat sama-sama berjuang sebagaimana yang anda lalui dalam tempoh 11 tahun ini. Okey, satu je pada saya,
jangan stres. Sebab segala penyakit bermula daripada stres. Jadi hiburkan hati anda, hiburkan hati-hati orang yang anda sayang. Bagi mereka jangan stres. Jangan terfikir langsung pasal penyakit ni. Anggap walaupun ini adalah ujian berat, penyakit berat. Tapi take it easy. Just go with the flow. Doa jangan tinggal. Itu je. Sebab pada saya, apa-apa pun, mindset kita, otak kita, minda kita yang akan kawal badan kita. Jadi kalau fikiran kita positif, badan kita semua akan bergerak secara positif. Jadi insyaAllah kita boleh pulih. Cakap boleh, jangan cakap tak boleh. InsyaAllah. Lagi Dan kita katakan boleh, mesti boleh. Percayalah. InsyaAllah. Dan akhirnya hari ini terbukti insyaAllah boleh. Saya kira tahniah kepada Eliana sendiri, suami, anak-anak, keluarga dan juga doktor serta pasukan medikal Eliana sendiri yang juga banyak membantu sepanjang journey dan perjalanan ini. InsyaAllah sama-sama kita doakan akan terus diberikan kesembuhan yang sesungguhnya insyaAllah. Dan Terima juga kasih. Jaga diri Eliana. Terima kasih. Sama-sama. Kami akan terus mengikuti perkembangan Eliana. Ya. Dan semua pun jaga diri tau. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari Tengah hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Terima kasih. Bye. Farid, saya rasa memang Sebab kan? Betul. Saya pun terasa. Kerana satu perjuangan yang sangat panjang dan apabila kita berbicara mengenai kanser ni, ramai yang putus asa sebenarnya. Dan saya harap kisah ini dapat memberikan semangat kepada mereka yang mengidap kanser di luar sana yang bahawa keajaiban boleh berlaku bila-bila masa sahaja. Ya, bukan sahaja pesakit kanser tapi kepada mereka semualah yang sedang melalui fasa kesakitan dalam hidup ni, insya-Allah ada ruang dan keajaiban yang boleh berlaku dalam diri anda. Okey, itu tentang Eliana. Alhamdulillah. Dan kita juga nak kongsikan sesuatu tentang topik kita pada hari ini. Ini yang banyaklah dikongsikan di media sosial, dibincangkan di meja bulat, dekat dapur rumah, di kedai kopi dan sebagainya tentang harga barang. Semalam kita dah cerita tentang sotong. Yang mana sotong pun harga mahal. Tapi hari ini kita juga nak kongsikan tentang bagaimana harga barangan runcit, harga barangan masak dan sebagainya yang mengalami kenaikan harga yang mendadak yang juga boleh memberi kesan banyak sebenarnya dalam kehidupan kita. Okey, secara adilnya memang apa yang benar apa yang dikatakan oleh Fiza tadi, tapi saya nak pastikan anda semua bersama dengan kita supaya setiap apa yang berlaku ini kita fahami, ada justifikasinya dan kita juga tahu akan hak kita mengenai isu ini. Jadi kepada anda, kalau ada sebarang komen ataupun pendapat atau mungkin persoalan, kongsikan bersama kami di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Ya, kami nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Hari ini. Isu kenaikan harga barang basah serta barangan runcit pada masa kini mungkin disebabkan oleh pelbagai faktor tertentu yang tidak dapat dielakkan. Kenaikan harga barang tentunya membebankan pengguna, terutamanya golongan B40 yang terkesan dengan pandemik ini. Lebih-lebih lagi, sektor ekonomi yang baru sahaja dibuka semula setelah hampir 2 tahun terjejas akibat COVID-19. Antara faktornya adalah mungkin kerana keadaan cuaca, masalah logistik dan kos runcit bahan api yang meningkat sebanyak RM2.416 seliter serta kekurangan sektor pembuatan sesetengah barangan. Ekoran keluhan orang ramai mengenai isu ini, tinjauan yang dilakukan baru-baru ini memperlihatkan kenaikan harga barangan terutama sayur-sayuran dikatakan meningkat beberapa kali ganda dari harga asal. Justru kenaikan harga barang berlipat ganda ini telah menimbulkan kegusaran serta rasa tidak puas hati dalam kalangan peniaga serta pembeli. Rata-rata ramai pembeli yang terkesan terutamanya kepada golongan yang berpendapatan rendah serta mereka yang kehilangan pekerjaan. Persoalannya, apakah punca harga barangan basah dan runcit ini dinaikkan secara mendadak? Apakah alternatif lain bagi pengguna? Dari barangan basah sehinggalah ke barangan runcit, ternyata terdapat banyak perbezaan harganya berbanding sebelum ini. Rata-rata peniaga serta pembeli amat terkesan dengan kenaikan harga buat masa kini. Jadi mari kita tinjau apa kata mereka. Bagi pada seorang peniaga, ya kami berharaplah pada kerajaan Malaysia dapat mengambil tindakan perkara ini sebab pembeli-pembeli kita punya customer dalam masa 2 bulan ni harga barang terlalu naik tinggi sangat. Kerana harga tu mendadak naik dia. Mana kami yang peniaga-peniaga di sini pun berasa takut untuk berniaga. Contohnya macam harga kopi bunga sampai naik sampai ke 100 lebih satu bakul.
begitu macam sawi, begitu juga daripada harga RM2, RM3 sekarang mencapai ke RM7 sekilo datang. Terkesan jugalah. Daripada dulu dan sekarang, terkesannya dalam 70%. Harga barang semasa naik ni ada nampak kekurangan pada kami peniaga lah. Sebab isu ayam ni dulu daripada bawah pada RM8 naik kepada RM9 ke atas, nampak perubahan dia. Kedatangan pelanggan pun agak kurang sikit. Kemungkinan ada faktor masa PKP dia orang masa kat Rebat banyak kekurangan ayam. So itu menyebabkan kekurangan ayam sekarang. Pasal harga ni, harga semasa dia tak menentu. Kalau harga naik ni susah sikit lah kadang-kadang kita nak jual. Tak wajar lah. Sebab susah. Sebab kadang customer tanya harga apa? Betul, barang tu sikit je. Tak tahu harga tu sampai RM30. Biasa pun belas je. Laporan dan juga tinjauan yang sempat dirakamkan oleh rakan wartawan kita Nur Natasha Hamzah, dan sempat juga bertanya kepada peniaga-peniaga yang berada di sekitar peserta ini tentang kenaikan harga barang ini. Dan saya kira ini bukan satu isu yang baharu sebenarnya. Ini isu yang banyak dibincangkan dan tentunya memberi pelbagai kerunsingan dalam kalangan masyarakat kita. Apatah lagi ada juga yang memberi komen-komen tertentu, Farin, katanya harga barang semakin naik, barang tapi yang mereka dapat semakin sikit dan gaji juga tidak bertambah dan sebagainya. Apatah lagi dalam keadaan tempoh pandemik ini ramai juga yang terkesan dengan kerjaya mereka, sama ada diberhentikan kerja, ada juga yang diberi gaji separuh, dan ada lagi mereka yang mempunyai pelbagai kekangan dan juga masalah yang lain. Dan ini nak kita kongsikan bersama dengan anda penonton, bersama dengan dua figura yang akan membincangkan tentang topik kita pada hari ini, iaitu kita bersama dengan Profesor Datuk Seri Dr. Jacob Josh selaku Presiden Persatuan Pengguna Subang dan juga Shah Alam Kasar. Apa khabar? Khabar baik. Prof. Datuk Seri? Terima kasih untuk memanggil saya untuk program ini. Dan mewakili pengguna pada hari ini mungkin. Ya, tentu. Okey. Baik, dan seterusnya bersama dengan kita juga adalah Tuan Yunus Tassim, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HCP. Okey, kita nak mulakan dengan Tuan Yunus terlebih dahululah. Okey, kita ambil ringkas saja, umum saja. Kita dah dengar rungutan di luar apa yang kami dah perkatakan tadi. Sebenarnya sekarang ni kenapa harga barang-barang ni naik ni, Tuan Yunus? Farin dan Fiza, terima kasih kerana menjemput saya dan kementerian dalam program ini. Sebenarnya sekarang ni, Farin dan Fiza, ini adalah masalah suasana sukar yang luar biasa. Kalau kita lihat bahawa pandemik ini berlaku setiap 100 tahun, kita tak tahu sebelum ini. Tetapi inilah sangat sukar yang menagih pemahaman yang luar biasa, menagih kerjasama yang luar biasa, menagih tindakan yang luar biasa daripada semua orang. Okay? Now, bila berlaku pandemik ini dan PKP ataupun dipanggil kata itu lockdown dan sebagainya, peniaga-peniaga atau pengeluar-pengeluar menghadkan pengeluaran pada waktu itu. Mungkin kerana pekerja kurang, permintaan kurang dan sebagainya. Okay? Tetapi bila masalah ini telah dapat diatasi melalui SOP dan vaksinasi, maka bisnes mula dibuka semula. Kalau dulu tak ada catering, sekarang ada catering. Kalau dulu tak ada makan-makan, sekarang ada makan-makan. Jadi dengan sendirinya permintaan meningkat mendadak. Sedangkan pengeluaran merangkak untuk menepati permintaan tersebut. Pasaran bebas menyatakan bahawa bila permintaan meningkat, penawaran kurang, maka ia akan menjejas harga. Cuma sejauh mana harga itu terjejas, itu kita harus. Dan ini bukan fenomena Malaysia saja, Farid dan Fiza. Kawan saya di Indonesia mengatakan bahawa minyak masak dia daripada RM20,000 untuk 2 kilo dan naik kepada RM30,000, 50%. Cili merah naik sampai RM66,000 sekilo. Okey. Mak kawan saya baru balik daripada Perancis, dia kata memang meledak harga di sana. Jadi ini fenomena global kerana memang dunia ini interdependent. Ya. Kalau kita katakan bahawa ayam kita keluarkan sendiri, tetapi nak bagi makan ayam itu jagung, soya, ubat-ubatan, vitamin kita import. Begitu juga dengan sayur-sayuran kita tanam sendiri. Tetapi baja, racun kita import.
Dan ini memberikan kesan kepada harga secara keseluruhannya. Itu penjelasan, saya kira penjelasan ringkas dan mudah juga untuk difahami bagaimana jika permintaan melebihi pengeluaran, pastinya akan ada perbezaan harga ataupun kenaikan harga di situ ya. Tetapi Datuk Seri, kita nak tanya juga, kalau kita cakap, saya baca di media sosial ada orang kata tak pernah satu zaman daripada zaman dulu. Kalau kita jangan bandingkan zaman kita hari ini dengan zaman dulu. Jangan kita bandingkan 50% dulu dengan 50% sekarang, kerana zaman dan juga lanskap kehidupan dah berubah. Tetapi ada di media sosial yang katakan daripada zaman dulu tak pernah ada satu zaman pun yang kita cakap barang murah. Semua zaman pun memang harga barang, mereka yang duduk di zaman itu akan mengatakan harga barang mahal. Tetapi peranan Datuk Seri sendiri sebagai persatuan pengguna, bagaimana kita nak memberi kefahaman dan memahami kesengsaraan yang dialami oleh pengguna ini tentang keadaan semasa ini, Datuk Seri? Masalah yang ditimbul pada masa ini ialah persepsi, persepsi dan juga sebab kita ada pelakon-pelakon baru yang mempolitikkan isu yang kini ada. Sebab mereka tidak ada isu-isu yang lain. Dan mereka telah mengapi-apikan keadaan tersebut dan memberi satu gambaran yang tak tepat. Dan bila mereka meracuni pemikiran pengguna kita yang selalunya sudah ada satu ekosistem di mana harga-harga munasabah dan sebagainya, tapi daripada 2 tahun yang baru kita mengalami COVID dan post-COVID atau masih lagi COVID ekosistem, ada begitu banyak cabaran-cabaran yang datang dan sebagainya. Dan apa yang mustahil untuk kita tahu, adakah isu ini sebab eksploitasi? Adakah isu ini sebab ini keadaan atau norma baru? Macam rakan saya ada beritahu, ini adalah satu fenomena global. Dan semua makanan yang kini kita ada di dalam negara kita banyaknya diimportkan. Sebab di dalam Malaysia kita mesti tak boleh nafikan kita tidak ada security makanan. Tanah-tanah subur kita langsung tidak ada seperti dulu. Dulu bila saya di sekolah di Sungai Petani, kita baca di geografi, Kedah, orang Kedah, orang utara lah. Kalau saya cakap bahasa pun dah tahu kan. Pada masa itu dia kata Sungai Petani atau Kedah is the food rice bowl of Malaysia. Sekarang mana rice bowl kita? So keadaan itu, dan falsafah pengguna kita mesti nak ubah. Jika mereka nak makanan daripada A sampai ke dapur mereka yang begitu murah, apa akan jadi kepada nelayan kita? Petani kita, orang-orang yang menjadi talian untuk makanan tersebut untuk sampai kepada kita. Hanya kita nak yang murah-murah. Mereka akan jadi mufli sebab dia punya operation cost itu begitu tinggi. So ini ialah satu norma baru dan satu ekosistem yang baru, dan kita nak tengok bagaimana kita nak mengatasi masalah yang kini ada. Kita tak boleh menggunakan taktik 60-an, 70-an, 80-an dan sebagainya. Dan apa sebab itulah saya selalu kata the time has come untuk kita ada satu new normal, satu majlis tindakan khas. Khasnya, bila saya kata khas, mestilah ini ialah satu task force daripada ahli-ahli atau pegawai-pegawai khas daripada semua kementerian duduk di dalam sana. Dengan kasar juga sebab ada pengalaman dan dipengerusi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Dan one stop center, bukan selalu ada kenaikan harga barangan dan sebagainya. Kita kutuk KPD dan HCP. Sebab KPD dan HCP hanya satu agensi. We are dependent on other agencies. Saya suka apa yang Datuk Seri katakan, bagaimana kita sekarang ni cuba untuk sama-sama membantu masyarakat kita mengatasi masalah ini. Ini yang kita nak bincangkan hari ini. Bila kita bercakap tentang masalah harga barang ni, Datuk Seri dan juga Tuan Yunus, ramai dalam kalangan pengguna, macam hari ini baru kita terbuka mata dan juga melihat, sebenarnya ia melibatkan banyak orang. Kalau kita nak letakkan makanan di atas meja, semua orang letakkan makanan atas meja, harga murah, tapi bagaimana pula dengan nasib pelayan, petani, pesawah dan sebagainya. Bila kita cakap tentang masalah global ini, ada satu paparan di media sosial, rakan yang tinggal di Paris, katanya harga gas dan juga elektrik naik sehingga 65%. Jauh kenaikannya berbanding di negara kita. Tetapi bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton bahawa sebenarnya pilihan juga ada di tangan kita. Kita boleh memilih, kita kena lebih banyak membuat pembacaan, perbandingan yang mana kita boleh memilih untuk membeli dengan harga yang lebih mampu milik sebenarnya. Betul, Fiza. Saya rasa untuk mengharapkan pengguna membuat research itu kadang-kadang susah. Satu lagi, trend pengguna kita suka baca tajuk aja. Detail tu tidak mau baca. Contoh. Kita sebenarnya pengguna itu banyak pilihan. Saya selalu cakap dengan isteri saya. Tentunya.
bang, jangan lupa beli ayam, ambil yang segar. Okey. So cakap pasal ayam segar tu, saya ada tengok ni. Cara segar, terpaksa katanya jangan beli kat supermarket bang. Kerana tu ayam segar beku ataupun sejuk beku. So terpaksalah kita ikut dia pergi pasar. Okeylah, dia kata segar. Potong 8, okey. Dan bila balik itu, tengok malam tu bukan masak ayam. Masak yang lain. Saya kata ayam tu mana tadi? Masuk dalam peti ais. Lah, kenapa nak beli segar? Kenapa nak beli segar? In the first place, kalau nak masuk dalam peti ais, 3 hari lepas tu baru dia masak. Dan kita harus tahu bahawa bila kita membeli itu, kita bukan hanya membeli barang asas. Kita beli juga kadang-kadang convenient. Minta ayam tu dipotong, convenient. Okey, minta beli ayam tu setempat, itu adalah cita rasa. Dan ada gaya tertentu. Tiap-tiap tu ada komponen harga, kan? Dan dalam memilih barang-barang tersebut, kita harus tahu bahawa consumer behavior, kelakuan consumer itu menentukan harga yang kita bayar. Ini menarik ni. Jangan kita rasa bahawa aku nak pergi pasar kalau nak minta dipotong 8 itu free. Mana harga itu? Tidak. Dia dah masuk ada sekali. harga, dah masuk sekali. Macam kes ikan siakap itu. Yang masak lain, yang ni lain. Betul. Ada juga orang buat perbandingan kan. Contohnya, kenapa saya beli contohnya ikan siakap di pasar raya harganya begini. Tetapi kalau orang yang jual yang fresh tu harganya berpuluh ringgit. Betul. Dan dah masak harganya sebab berbeza pula. masa dia tak pelihara tu, dia kena bagi makan terus. Ini sebenarnya yang ramai. Kita tak faham saya. Masalahnya lah pengguna kadang-kadang dipanggil, saya kalau cakap ni nanti pengguna attack saya dah. Datuk Seri Jeling tu. Ini merupakan consumer behavior lah yang kita harus. Jadi advokasi kementerian tu lebih kepada perlakuan pengguna. Kita kata di mana nak beli, apa nak beli, dan waktu bila nak beli. Kalau waktu sale sekarang ni kita buat program jualan keluarga Malaysia. Ambil kesempatan ini untuk beli dan kurangkan kita punya kos. Jadi pengguna yang bijak. Okey, berbicara mengenai itu, kita akan banyak lagi kita nak bincangkan, tapi kita juga tak nak ketinggalan untuk meninjau pendapat mereka di luar sana tentang isu ini. Kita dengarkan. Sedikit membebankan pengguna semualah. Sekarang kata baru je lepas nak survive daripada PKP ini, dan tiba-tiba barang pun kos pun naik kan. Memang terkesan benda ni pasal dia kenaikan dia melebihi daripada 50%. Boleh katakan average semua barangan lah, bukan setakat barang masakan, makanan, barang basah aja, barang binaan semua naik sekali. Kita kena bijak memilih jugalah macam mana pun. Kita kena survey jugalah macam mana sekalipun. Pasal ini keperluan hidup ni memang kena ambil juga macam mana sekalipun. Memang kita kena beli juga kan. Tapi macam mana pun kita kena seimbang lah. Kita kena tengok survey antara semua mana yang paling rendah. Memang terkesan. Macam dulu macam kita bawa duit 100 boleh lagi beli kan. Sekarang baru ni pergi pasar raya pun 300 baru dapat semua barang. Yelah macam pihak yang wajib lah kan. Sepatutnya diorang pantau lah harga. Tapi sekarang tengok diorang tak ada pantau harga lah. Macam barang-barang basah, barang kering pun naik. Macam minyak, beras. Dulu harga dia kita boleh mampu lagi lah kan. Sekarang tu makin naik harga dia. Saya sebagai pembeli agak terkesan lah sedikit. Tapi sebab itulah kita macam catu sikit lah. Minggu ni kita dah plan dah. Makan sayur sekian saja. Mi tak boleh beli banyak-banyak terus. Itulah bagi saya pun dia macam agak tinggi nak, sebab dia macam dia persentif naik tu agak tinggi, sangat tinggi, sampai kan bila pergi mana-mana ke jumpa staf saya ke dia semua merungut cakap, alamak barang basah dah naik. Baik, kita faham semua bersetuju, semua merungut, semua mengeluh. Tetapi ini yang kita nak tanyakan kepada Datuk Seri Dr. Jacob tentang inilah dia, bila kita nak kaitkan juga tentang tabiat berbelanja masyarakat kita, consumer behavior. Okey, sekarang ni kita merungut, kita mengeluh. Tetapi adakah kita benar-benar
memahami tentang perkara ini dan kenapa perkara ini berlaku dan kemudian perkara-perkara kecil yang kita boleh lakukan untuk mengatasi, tapi kita ambil tak peduli pun sebenarnya, tapi kita tahu mengeluh saja. Apa pendapat? Soalan pertama iaitu kita mesti nak tanya, adakah pengguna kita ialah seorang pengguna yang bijak? Okey. Yang ada checklist dia sebelum dia pergi membeli barang, atau adakah dia seorang pengguna yang impulse buying? Beli aja, nampak free ke, 20% off ke, 30% off, pergi beli. Tak payahlah sotong itu RM100 ke, ikan siakap itu RM2,000. Rasa nak keluar set. Dia terasa. Sama makan cili ke pedas. So, ini menjadi masalah yang begitu besar. So, walaupun kementerian di dalam KPDN, saya pun dalam tim tersebut, kita dah bangkit buat begitu banyak conference meeting dan bengkel-bengkel untuk meninggikan taraf pendidikan atau falsafah konsumerisme. Tapi masih ada satu tabiat yang begitu negatif. Saya mesti nak semua yang moral. Macam kata tadi, jika you nak semua moral, apa akan jadi kepada golongan-golongan contributing untuk makanan di atas meja atau di dapur? Itu soalan pertama. Jangan fikir tentang diri kita sendiri saja, sebab nelayan juga pengguna. Petani kita pun pengguna. Orang-orang yang bekerja bawah kita di dalam industri yang mana pun pengguna juga. Begitu juga kita. So, falsafah itu mestilah dilanjutkan. We must have a wider horizon untuk itu. Dan bila mereka kata adalah golongan-golongan yang eksploitasikan keadaan tersebut dan sebagainya, biar saya clear the air. Saya dah buat siasatan terperinci seluruh Malaysia. Adakah golongan-golongan mengeksploitasikan keadaan supaya kita ada keadaan sekarang? Dalam siasatan kita langsung tidak ada. Ini ialah satu masalah global. Yang kedua, sebab pandemik. Dan ada banyak macam kita dah tahu apakah ingredient-ingredient yang susah. Sumber manusia, pekerja, muflis, gaji tak ada, syarikat tutup, talian pun pengangkutan semua dah offset. So ini ada. Dan eksploitasi langsung tidak ada. Jika ada pun sedikit dibanding dengan 10 tahun yang lalu. Dan untuk itu kita ada undang-undang. Tapi kita tak boleh terus kata, kita nak gunakan contohnya undang-undang kawalan harga. Itu bukan silver bullet. We have to be realistic. Apakah keadaan sebenarnya? Jika ada eksploitasi, ada evidence kukuh, kita ambil tindakan. Dan rakan-rakan kita lebih dari 2,000 di KPDN HCP akan ambil tindakan. Yang sebenarnya akan ada kesan sampingan kalau kita terus buat kawalan harga. Dan kita nak kongsikan apa yang tadi Datuk Seri katakan itu tadi, mungkin ada kaitannya dengan soalan yang ditanyakan oleh rakan kita di Facebook, Profesor Datuk Seri, iaitu daripada Baharudin Kasim. Katanya, tadi dia tanya ahli-ahli panel lah, bagaimana kerajaan nak kawal pihak-pihak yang buat untung atas angin atau orang yang kuasai harga barang-barang tapi tak bagi pengeluar dan juga penternak peniaga yang aturkan. Saya kira itu dah pun Datuk Seri jawab soalan itu tadi. Dan adakah isu monopoli dalam hal ni agaknya? Terima kasih untuk bangkit itu sebab saya nak bincang. Isu ini adalah satu isu yang kita bincang dari masa Tan Sri Syaril menjadi menteri dan selepas itu. Dan keadaan yang kita bincang itu sebab pada masa itu ada satu pemimpin yang kata besok kita ambil kuasa, lusa harga minyak akan turun, tapi tak turun lah walaupun dia orang ada ambil kuasa sampai hari ini. Ini adalah satu isu yang macam yang kata tadi disebabkan oleh ingredient yang kita dah bincang tadi yang kita ada. Yang kedua itu, apakah peranan kerajaan di dalam isu ini? Kerajaan hanya boleh memantau sebab we have free enterprise. Kita tak boleh kontrol sampai peniaga-peniaga pun mati. Dan jika kita turun padang dan bincang dengan contohnya pemborong atau pembeli atau penjual di pasar, dia akan tunjuk you dia punya invoice. Dan invoice itu dia beli harga itu. Bukan dia nak jual lebih bawah daripada harga yang dia menerima. So we have to be fair and reasonable sebelum kita ambil tindakan-tindakan. Saya nak tambah apa yang Datuk Jacob terangkan bahawa pemantauan dan pemeriksaan KPDN HCP tidak hanya setakat peniaga runcit. Itu yang masalah kata tu netizen bangkitkan. Apakah kita tak buat kerja? Nah, kita pergi sampai ke tahap pengeluar. Kita pergi sampai ke tahap pemborong dan kita cek dengan dia seperti mana Datuk Jacob kata bahawa pergi ke peniaga runcit, kita cek dengan invoice berapa dia terima dan sebagainya. Pergi pengeluar, kita nak tahu semua cost factor yang terlibat. Begitu dengan pemborong. Dan bila di situ ada
pengambilan keuntungan yang berlebihan atau dalam bahasa sekarang pencatutan. Maka kita akan bertindakan. Contoh tentang ikan siakap tu. Okey, kita kaji apakah ada berlaku pencatutan. Dia kena kata orang tu justify berapa lama dia bagi makan dan sebagainya. 7 tahun. Kalau memang ada elemen pencatutan, maka kita akan ambil tindakan. Itu satu. Yang pertama. Yang kedua, di KPDHP kita ada MyCC, iaitu Suruhanjaya yang mengawal tentang monopoli dan juga kartel. Ya. Kalau ada elemen-elemen tersebut, maka kita akan ambil tindakan. Contoh baru MyCC telah mengambil tindakan terhadap sebuah syarikat kerana ada elemen monopoli di situ. Okey. Tapi kalau kita tinggalkan tentang perkara itu, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini sememangnya cuba untuk menyelami dan juga memahami kesusahan yang dialami oleh rakyat ketika ini. Apatah lagi saya kira KPDN HCP sendiri sentiasa memantau dan memastikan harga barangan sememangnya selaras dengan ekonomi pengguna yang rata-rata kebanyakannya dalam golongan B40 ini. Dan kalau kita lihat hari ini ada macam-macam juga kempen yang dilakukan sebenarnya untuk membantu masyarakat dan juga pengguna. Contohnya seperti karnival, harga murah, skim pembelian pukal dan baru-baru ini juga yang baru dilancarkan iaitu skim harga maksimum keluarga Malaysia. Semalam sewaktu saya membuat pembacaan tentang topik kita ini, saya kira banyak sebenarnya thread yang dikongsikan di Twitter berkaitan tentang skim harga maksimum keluarga Malaysia ini yang mana mereka memberi mewara-warakan kepada pengguna-pengguna ataupun netizen supaya kalau anda rasa anda dalam kesusahan, kesukaran nak beli barangan yang murah, ada sebenarnya inisiatif yang dilakukan. Mungkin Datuk Seri dan juga Tuan Yunus boleh kongsikan. Tapi kita mesti memastikan iaitu ini ialah short term measure. Masalah yang selalu bila kita memperkasakan atau bila kita membawa masuk satu projek yang baru seperti ini, pengguna kata ini ialah answer, ini ialah silver bullet, peluru emas yang kita akan memakai. Tidak. Ini hanya short term measure. Barangan yang diberi pun itu hanya ada it's a variety. Yang ketiga itu ini untuk kita fokus on M40 and B40 kita, golongan-golongan sasaran kita. Dan untuk saya, apa yang mustahak kita buat pada masa ini, bukan kita ambil tindakan atas isu ambil perhatian orang yang makan siakap ke makan betul tapi golongan-golongan sasaran kita, the M40 and the B40. Dan sebab itulah saya kata masa dah sampai di mana bukan hanya isu-isu yang kita tengok, kita also tengok apakah gaji minimum. Adakah mereka ada gaji minimum pada masa ini 1,200 daripada kasar punya statistik. Mesti minimum wage should be 2,700. So there is a shortfall di sana. Baik. Saya rasa apa yang Datuk cakap itu betul dan kita harus acknowledgekan bahawa kerajaan bukan saja mengambil short term measure. Memang dalam keadaan terdesak begini bahawa kita harus membantu golongan sasaran kita nak. Jadi kita adakan kempen skim jualan keluarga Malaysia di mana barang-barang asas tu kita kata pengaruh kepada penjual-jual itu untuk menjual dengan harga yang murah. Itu pertama. Yang kedua, kerajaan juga secara jangka panjang telah menubuhkan dipanggil Majlis Tindakan Kos Sara Hidup. Dan ini dia menggembelengkan semua kementerian, bukan soal isu harga barang ini bukan sekarang, dia berpanjangan. Biarpun kerajaan berubah. Okey. Tetapi dalam keadaan sekarang kerana pandemik ini ia harus digarap, melihat semula polisi security food security negara atau keselamatan negara. Dan ini mengambil kira tentang peranan KPDHP, MAFI, betul juga dengan Kementerian Pengangkutan dari segi logistik, betul juga dengan Kementerian Keuangan dari segi apakah imbalan-imbalan yang harus diberikan, termasuk juga Kementerian Sumber Manusia tentang penggembelengan tenaga-tenaga atau pekerja-pekerja asing. Dan seperti Datuk kata tadi kata tu gaji minima. Dan akhirnya kita minta juga mesti untuk terlibat
dalam membuat penyelidikan baru tentang teknologi makanan dan teknologi pertanian. Ya, baru-baru saya tengok ada pelancaran padi yang mana dia boleh dituai 3 kali setahun. Ya, itu harus Baik, kalau ikut hati saya sebenarnya terlalu banyak yang kami nak tanyakan lagi. Begitu juga soalan-soalan di Facebook. Tapi apapun masa sangat mencemburui kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Yunus Tassim dan juga Profesor Datuk Seri Dr. Jacob George bersama kita pada hari ini. Tapi apa yang mungkin kita rumuskan, ini adalah satu isu yang memerlukan pemahaman kita semua dan kita haruslah menjadi seorang pengguna yang bijak. Ya, dan kita juga harus rasa bertuah akan duduk di sini. Kalau kita lihat apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri dan juga Tuan Yunus tadi, bahawa kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, ada kerjasama antara kementerian-kementerian dalam untuk terus membantu kelangsungan hidup rakyat ini. InsyaAllah kita tepuk dada tanya selera, buat pilihan yang bijak sebelum membeli, jadilah seorang pengguna yang bijak. Okey, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Menghalangi perjalanan, langkah ini tetap ku gagahi dengan sepenuh jiwa. Setiap turun nafas yang dirasakan itu, ku hitung satu demi satu, tak pernah jemu setiap waktu. Berputar masa berlalu, ku tetap kaku di sini. Semua rasaku menjadi beku. Mimpi ngeri ini pernah ku alami. Itu dia kembali indah nyanyian juara program reality I Can See Your Voice Malaysia musim keempat, iaitu Afgan Saib yang kini telah pun bersama dengan kita, bersedia di dalam talian. Apa khabar Afgan? Hai, Alhamdulillah, saya sihat. Okey. Baik, Afgan, kita nak tanya jugalah tentang lagu Kembali Indah ni. Ciptaan Lee Nai Kong dan penulis liriknya adalah Fetri Yahya. Okey, boleh kongsikan dengan kita mengenai lagu ini, Afgan? Okey, Assalamualaikum. Saya Afgan Saib. Baru-baru ini Afgan telah melancarkan lagu baru iaitu Kembali Indah yang ditulis oleh Fetri Yahya dan produced by Lee Nai Kong. Lagu ini menceritakan mengenai kita sebagai manusia. Jangan kita anggap kegagalan itu sebagai satu penghalang untuk kita terus maju ke hadapan, tapi jadikan dia satu pengajaran dan lakukan yang terbaik dalam hidup. Ya. Okey, jadi kalau melihat bagaimana apa pendapat Afgan Seri tentang lagu ini, adakah rasa selesa, rasa seronok dan mungkin apa harapan untuk lagu Kembali Indah ini? Sejujurnya lagu ini bukan genre yang Afgan selalu nyanyi, tapi bila mendengar dan meneliti lagu dan melodi, saya ambil lagu ni dan saya nyanyikan dengan tunjuk ajar daripada Fedri sendiri, Encik Fedri dan Lee Nai Kong. Dan Afgan harap lagu ini mampu membawa nama Afgan ke bidang nyanyian dan diterima umum, insya-Allah. Okey. Kabarnya kalau kita lihat Afgan memasang harapan untuk jadi seorang penyanyi dan kabarnya juga Afgan masih lagi juga menuntut. Jadi macam mana nak menyeimbangkan masa di antara karier dan juga minat ni, Afgan? Okey, sekarang Afgan berada di semester terakhir dan tahun terakhir pengajian. Jadi insya-Allah mungkin selepas sahaja selesai pengajian ini barulah Afgan kembali aktif dan terus cuba untuk menyertai program-program televisyen yang berunsurkan nyanyian, of course, untuk orang lebih kenal Afgan dan Afgan pun boleh explore dan eksperimen on my own self dalam nyanyian Afgan sendiri. Baik, Afgan, seperti mana kita saksikan video klip dan juga liriknya juga ada, dan sekiranya para peminat ingin mengikuti perkembangan Afgan, di mana mereka boleh menyaksikan video tersebut dan juga terus mengikuti perkembangan Afgan sendiri? Okey, anda semua boleh menyaksikan muzik video Kembali Indah di YouTube Alternate Music and Talents di YouTube. Also boleh follow Afgan on Instagram, Facebook, also Twitter untuk perkembangan Afgan, dan we can contact to one another. Yes. Baik, terima kasih sekali lagi Afgan saya. Semoga terus berjaya dengan single terbaru Kembali Indah. Baik, kepada para penonton wanita hari ini, pastikan terus bersama dengan saya. Saya akan kembali bersama dengan Fiza Sabjan. Saya nampak beliau kat sana tu tengah tengok harga barang tu. Jadi teruskan bersama dengan saya. Wanita hari ini.
Baik, kita telah pun sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Tadi kita dah ada satu perbincangan cukup ringkas tetapi padat yang penuh pencerahan. Jadi pada Fiza sendirilah, saya tengok awak tadi pun rasa macam dah terasa-terasa kan. Jadi apa perubahan yang awak akan buat selepas kita dengarkan pencerahan tadi itu? Saya kira bukan saya saja, penonton-penonton kita di Facebook pun ramai yang memberi komen yang mereka inginkan solusi daripada perbincangan kita sebentar tadi. Dan saya kira apa yang perlu kita lakukan sebagai saya lah, ini saya sendiri, saya rasa saya perlu jadi pengguna yang lebih bijak dan tahu untuk memilih mana yang lebih baik. Saya rasa saya perlu berjimat juga. Jadi saya kena buat pilihan lah. Kalau sebelum ni Fahrin, saya pergi beli barang mungkin di supermarket A, harganya lebih 30 sen sebab dia dekat dengan rumah saya. Tapi mungkin saya boleh pergi yang jauh sikit tapi harganya lagi beza, 5% ataupun 6% kalau dihitung sebenarnya lebih menjimatkan. Rajin-rajin kita buat perbandingan. Kalau dulu malas kan, kena rajin sikit dan mungkin juga ubah tabiat gaya hidup kita juga sebenarnya. Tapi kita faham kerana rata-rata kita ni semua ada kesusahan yang berbeza-beza. Ada orang yang dapat gaji tetap, ada orang yang gajinya mengikut cuaca, ada yang macam-macam kesukaran dan kesusahan yang ingin mereka lakukan, yang mereka terpaksa lalui demi untuk menyiapkan hidangan di atas meja. Jadi saya kira kita harap semua pihak dapat mencari titik tengah, sama-sama membantu pengguna-pengguna meneruskan kelangsungan hidup. Baik, dan kami akan kembali esok dengan satu lagi topik menarik iaitu COVID-19, kepentingan dos penggalak kepada wanita. Awak dah ambil dah? Saya belum lagi, saya tunggu masa saya nak ambil. Saya pun belum cukup 6 bulan tapi tak sabar nak ambil. Sebenarnya esok kita bincangkan tentang kepentingan dos penggalak ini kepada wanita khususnya. Assalamualaikum. Jaga diri. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi?